Kampus Dunia membawa anda ke King Abdullah University Hospital Jordan. Apa yang ditawarkan di sana? Kami merawat, maksudnya kita buat gigi palsu lah. Dia ada 2-3 batang gigi yang tak ada tapi nak buat. Tekad Farhanis mengejar cita-cita sebagai penyelidik makanan. Kita buat pengasingan bakteria. Kita nak asingkan bakteria tu untuk buat kajian. Tamat pengajian, Karnival Kerjaya membuka ruang dan peluang. Kalau ada rezeki, mana tahu dapat kan, saya terus kerja lah. Teruskan bersama Kampus Dunia. Assalamualaikum, bertemu kembali dalam Kampus Dunia, pastinya dengan paparan yang menarik menanti anda. Sekarang ini kami berada di Galeri Kaed di mana berlangsungnya Carnival Chocolate dan Halal Hub sempena Pesta Convocation ke-27 Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAS. Kalau nak tahu, karnival ini dianjurkan oleh Majlis Perwakilan Pelajar UIA. Okey Syabana, boleh tak awak ceritakan kepada penonton apa cerita yang menarik minggu ni? Paparan istimewa minggu ini adalah Universiti di Jordan. Jordan yang syukuri merupakan antara pilihan rakyat Malaysia jika mereka ingin menyambungkan pengajian ke luar negara. Okey, kalau anda nak tahu lebih lanjut, mari kita saksikan paparan ini. Kampus Dunia diterbangkan ke pantai timur Jordan. King Abdullah University Hospital, hospital yang memberi pengajian kepada para siswazah dalam bidang perubatan yang berprestij di Timur Tengah, dikenali sebagai Jordan University of Science and Technology. Terdapat 2 kursus ditawarkan di sini, kursus perubatan dan pergigian. Markas Syihi atau klinik pergigian menempatkan lebih 250 pelajar di sini. 35 darinya terdiri dari pelajar Malaysia. Klinik gigi palsu, kalau bahasa saintifik dia prostodontics. Kat sini kami merawat, maksudnya kita buat gigi palsu lah untuk orang-orang yang tak ada gigi penuh, complete denture ataupun partial denture. Maksudnya dia ada 2-3 batang gigi yang tak ada tapi nak buat. Okey, sekarang kawan saya tengah ambil impression pertama. Ni lawatan pertama pakcik untuk buat gigi palsu penuh atau complete denture. Memang doktor biasa akan tengoklah dan tolong. Umi Atiyah Muhammad Aswawi, pelajar tahun 5. Ini merupakan tahun akhir pengajiannya. Setiap tugasan yang diberi dipraktikkan sebelum bergelar doktor. Pelajar perlu mencari pesakit sendiri untuk menerima rawatan gigi palsu di sini. 10 dinar dikenakan kepada setiap pesakit. Kebiasaan orang yang datang dari kalangan warga emas yang mempunyai permasalahan gigi. Ni lilin. Maksudnya kita guna api ni untuk cairkan lilin tu. So lilin tu dia akan masuk kat mulut dan dia mengeras dalam mulut. So kita dapatlah bentuk mulut yang kita nak tu. Sebab gigi palsu kan dia mesti betul-betul fit kan. Kalau tak sama dalam mulut macam akan tengah makan bergerak tu. 5 kali lawatan perlu dijalani oleh setiap pesakit. Ini bagi memastikan gigi palsu yang dibuat serasi dengan pesakit. Kita boleh dan fokus kau kita. Bahasa Arab dan bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantara antara mereka. Malaysian students, they are really mature students and they have given good impression and were able to represent their country really well. They have done well in the exams and they are considered of the middle and above level of the students among their colleagues. So they're really performing well. And the thing is that they are committed to learning, so I like dealing with Malaysian students. Okey, ini klinik kedua. Nama klinik ni Conservative Dentistry. Maksudnya kita nak pelihara gigi tu, iaitu dengan apa yang kita buat tampalan dan rawatan atas gigi. Tapi dah peringkat akhir lah, maksudnya dia just nak polish je lah tampalan dia tu. Di sini terdapat 5 klinik perlu dipelajari. Setiap klinik punya cabaran tersendiri. Cabaran tentunya adalah bahasa.
disebabkan perbezaan bahasa, kebanyakannya pesakit-pesakit tidak faham apa yang kami cakap dan kami sedaya upaya untuk cuba bercakap dengan bahasa Arab. Awal-awal nak ke dentis senang kan, tapi bila fikir balik, bila kita belajar, even pasal gigi, tapi banyak pasal benda gigi tu. Kan takut nak cucuk gigi salah ke apa kan, salah cucuk kan orang kebas kan, susah lah kan. Ramai orang kata, alah dentis senang je, tapi bila dah belajar, susah agak lah. Dan terdapat complicated cases yang kami perlu minta bantuan daripada pelajar-pelajar master terutamanya dan daripada doktor-doktor sini. Dan kebanyakan doktor-doktor di sini banyak membantu kami, terutama sekali dari segi bagaimana nak menghandle sakit itu sendiri. Sekarang kita kat klinik oral and maxillofacial surgery. Surgery maksudnya untuk kita cabut-cabut gigi lah. Kat sini memang kalau boleh tengok kan, ramai student dari patient, sebabnya ni dah agak lewat. Starting pukul 9 tadi memang ramailah patient. Biasanya banyaklah kes-kes yang susah. After we do the detachment, we need to get enough grip. This is the extraction within the canal. The canal has a long tooth. Ini antara klinik yang menguji ketelitian pelajar. Pelajar harus peka dengan kerosakan gigi yang dialami pesakit. Sekarang kita di klinik periodontics, khususnya untuk buat scaling lah, atau melayunya cuci gigi. Kebanyakan penduduk Jordan mengalami masalah yang sama. Dia ada dua masalah. Masalah gusi satu lagi masalah dia punya tulang dalam gusi tu dah resorb, dah makin turun. Itu masalahnya. Masalah biasa dekat dalam klinik ni lebih kepada plak and calculus. Plak and calculus ni terjadi apabila cara pemeriksaan gigi yang tak betul, cara pemakanan yang tak betul. Semangat kerjasama antara pelajar diterapkan bagi membentuk generasi yang bermutu. Semoga apa yang dipraktikkan di dalam kelas memberi pengalaman berguna sebelum melangkah ke peringkat lebih tinggi. After graduation, once the Malaysian students will be able to get their bachelor degree in dentistry, they can pursue their career in specialties, in different specialties in dentistry, and apply to different countries in the world. Actually, I am very happy with them. They are very well disciplined and they are studious students. They take their job seriously. Universiti Al-Baid terletak di pinggir bandar Mafraq, 65 km ke utara timur. Universiti ini dirasmikan pada 6 Mac 1995 oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Baginda Raja Hussein. Untuk makluman semua, universiti ini pada dahulunya adalah sebuah kawasan ketenteraan yang mana selepas daripada itu pihak kerajaan Jordan mengambil universiti ini dan menukar kepada sebuah kawasan universiti, dan hingga sekarang universiti ini dinamakan Universiti Al-Baid Mafraq. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi ini kawan-kawan saya yang sepengajian di sini. Kejap lagi insya-Allah kami akan pergi jumpa dekan untuk bertanyakan beliau tentang kepentingan mempelajari syariah di universiti ini. Ilmu yang didapati di dalam kelas dimanfaatkan dengan sebaiknya. Tidak cukup dengan itu, perbincangan di luar kelas bersama pensyarah juga dibuat. Assalamualaikum دكتور. كيف حالك دكتور؟ كيف حالك؟ طيب دكتور، أنا بدي بسأل عن الجامعة، كيف تؤسس هذه الجامعة؟ تأسست جامعة آل البيت بمناسبة دخول القرن ال15 الهجري، وقد أرادها المغفور له بإذن الله تعالى الملك حسين بن طلال أن تكون هدية آل البيت الهاشميين إلى أبناء العالم الإسلامي بمناسبة دخول هذا القرن. Ini nilai yang perlu diterapkan, dapat berkongsi idea dan bertukar pendapat. Pelajar juga mengambil peluang dalam mengenal sejarah lama Universiti Al-Baid. Ini sedikit sebanyak dapat memberi informasi yang berguna pada mereka. Kalau anda semua dapat tengok di bahagian depan ini adalah sebuah teleskop yang mana terdapat di Universiti Al-Baid. Ia juga adalah sebuah teleskop yang paling terbesar sekali di Jordan, dan ianya digunakan oleh pakar ekologi Jordan untuk melihat bintang apabila menggunakannya. Jadi kepada pelajar yang ingin melanjutkan pengajian mereka di Universiti Timur Tengah, bolehlah memilih salah satunya di Universiti Al-Baid Mafraq Jordan. Memang beruntungkan pelajar kita di sana, Syukri. Selain dapat menimba ilmu, mereka juga dapat meninjau suasana di Jordan.
Betul tu Syabana. Okey, anda semua jangan ke mana-mana, kami akan kembali selepas ini. Kembali lagi dalam Kampus Dunia. Okey, Syukri, sekejap lagi akan berlangsung majlis perasmian bagi Carnival Chocolate dan juga Halal Hub. Sambutan hari ini Syabana memang cukup meriah. Dengan adanya program seperti ini, secara tak langsung dapat mengeratkan lagi ukhuwah di antara mereka. Okey, Syukri, mari kita tinjau pula profil siswa kita pada minggu ini yang sedang menuntut dalam bidang Marine Biology di Universiti Malaysia, Terengganu. Mari kita saksikan. Jurusan Ijazah Biologi Marine mempelajari ilmu menyeluruh berkaitan sains lautan yang mempengaruhi hidupan laut. Di Universiti Malaysia Terengganu, Farhanis Mat Yaman, salah seorang pelajar semester 4 dalam jurusan ini. Farah baru berusia 23 tahun, berasal dari Kelantan. Kerjaya penyelidik makanan antara faktor bagi Farah mengambil jurusan ini. Saya pilih biologi marine ni sebab saya memang minat sebenarnya dengan hidupan laut. So daripada dulu lagi lah, saya suka sangat laut. Bukan mudah untuk berjaya dalam jurusan ini. Kos marine biology yang saya ambil ni, kami memang khusus belajar tentang hidupan laut. Memang 100% hampir 100% kami belajar tentang hidupan laut dan apa-apa dia punya persekitaran yang bersekutu dengannya, mana dia duduk, apa dia buat, semua memang kami belajar. Makmal Microbiology antara kelas tambahan yang dihadiri Farah. Farah perlu melakukan penambahbaikan kajian penyelidikannya. Hari ini kita buat pengasingan bakteria. Bakteria dia macam kiranya kultur bakteria yang bercampur. Kita nak asingkan bakteria tu untuk buat kajian. Kajian ni selepas kita buat, dia akan mengambil masa dalam 24 jam hingga 30 jam untuk bakteria tu tumbuh dengan banyak. Berada di semester akhir, Farah dan rakan-rakan dibenarkan menjalankan eksperimen tanpa tunjuk ajar pensyarah tahu. Ketelitian dan kerjasama antara mereka sangat penting. Kebiasaannya dari Makmal Biologi, Farah ke kelas botani akuatik di Makmal Biodiversity. Salah satu yang paling famous sebenarnya, dia punya bidang kerjaya ini adalah kerja dengan jabatan laut, jabatan marine, ataupun boleh jadi researcher dekat mana-mana syarikat yang membuat produk berdasarkan barangan produk marine lah. Ramai juga rakan sekelas Farah dalam kelas botani akuatik ni ya. Sebelum tu, sampel air diambil untuk penyelidikan. Di Makmal Biodiversity, Farah sibuk menyediakan peralatan untuk penyelidikan. Perkara utama dia, untuk kita nak asingkan bakteria ni kan, nanti bakteria yang kita asingkan, kita akan gunakan untuk pekerjaan yang lain lah, macam research yang lain, yang kalau kita nak kaji bakteria dalam ikan ataupun dalam hidupan laut yang lain, kita boleh tanam balik bakteria yang kita dah asingkan tu ke dalam organism lain untuk kaji apa yang bakteria tu lakukan pada organism tu. Melalui penyelidikan ini, bakteria dalam tumbuhan dapat dilihat. Dalam kelas yang sama, proses membedah ikan dilakukan. Apa yang perlu dikaji dalam ikan tu? Sekarang ni saya tengah cuba nak keluarkan organ dalaman ikan ni. Kalau tengok tu boleh nampak insang dia, ni dia punya hati, ni dia punya testis, perut. Tujuan kelas iktofisiologi tadi adalah untuk mengenal ikan. Jadi dia akan membantu kami dalam belajar lebih lanjut kalau kami nak mencari parasite, contohnya dalam ikan. Kalau biasanya parasite ni jumpa dalam insang, dalam otak ataupun dalam mana-mana bahagian ikan tu, untuk keselamatan makanan lah.
Kos saya, dia akan membantu dalam memajukan sektor perikanan negara. Selain daripada itu, hidupan laut juga boleh digunakan untuk dari segi perubatan ataupun dari segi penghasilan produk yang berdasarkan hidupan laut. Untuk produk kecantikan pun boleh ataupun untuk apa-apa saja research yang boleh mendatangkan hasil untuk negara. Semoga Farah Hanis berjaya menggenggam segulung ijazah yang dia idamkan. Okey, sekarang ni kita berada di gerai Dezaris yang menjual pelbagai jenis coklat. Gerai ini juga sangat menarik. Mereka menjual pelbagai jenis coklat. Coklat telur, coklat burung puyuh, Mickey Mouse coklat dan juga coklat bersalut keripik pisang. Dan coklat-coklat ni semua Syukri adalah hasil buatan Malaysia. Okey, kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang karnival ini, saksikan paparan ini. Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Islam Antarabangsa UIAM menganjurkan Karnival Coklat sempena Majlis Convocation UIAM ke-27. Dan karnival ini dirasmikan Dr. Noria Ramli, Timbalan Pengarah International Institute for Halal Research and Training IIUM. Chocolate Fair ni kita nak mengetengahkan produk-produk coklat yang baru. Kita tak panggil Cadbury, kita tak panggil produk-produk yang dah established. Kita panggil kebanyakan produk-produk yang baru. Okey, sebagai seorang pelajar, apakah perasaan awak apabila tempat belajar tu mengadakan aktiviti seperti ini? First kali impression saya macam, wow, wonderful. Tak pernah macam student UIA ni boleh buat satu event yang gempak. Okey, kita gempak, lepas tu ada yang cantiknya tu Islamic. Karnival ini mendapat penyertaan kira-kira 30 pengeluar coklat tempatan. Tengoklah tu, pelbagai jenis coklat boleh didapati di sini. Bukan sahaja rasa yang berbeza, malah variasi bentuk coklat juga menarik perhatian pengunjung. Sebagai Universiti Islam, jadi kita nak cuba mengetengahkanlah produk-produk halal hub yang terdapat dalam Malaysia ni. Karnival ini bukan sahaja membuka peluang kepada usahawan tempatan memperkenalkan jenama coklat mereka, malah medan buat para pelajar memperkasa ilmu pengurusan. Bila student UIA ni, bila keluar je, dia duduk kat masjid dia kerja dia kan. Kita sebenarnya bila student U tu, bila dia keluar dia tu sebagai agent kat masyarakat. Dia nak kongsi apa yang dia ada tu, ilmu yang dia ada tu dia nak kongsi kat masyarakat. Bukan setakat teori je, tapi teori dan praktikal. Event-event ni dibuat bukan semata-mata untuk mempromosi universiti sendiri ataupun mempromosi event itu sendiri, tapi untuk melatih pelajar-pelajar ni menjadi seorang yang bertanggungjawab. Sabana, awak tahu tak, mengikut kajian saintifik, coklat ni mengandungi bahan yang boleh menyebabkan orang yang makannya rasa gembira dan boleh hilangkan stres tau. Tapi Syukri, bukankah coklat ni menggemukkan? Alah, itu kalau awak makan banyak. Kalau makan banyak memanglah gemuk. Okey, kita jangan buang masa lagi. Selepas ini kita nak saksikan konvensyen keusahawanan yang diadakan di USIM. Menguruskan sebuah karnival memerlukan komitmen dan kerjasama antara semua pihak terlibat. 284 mahasiswa Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM membuktikan kemampuan mereka dengan kejayaan menganjurkan konvensyen keusahawanan Islam ke-7 ISEPS. Ini projek mega mereka sebelum layak bergelar graduan. Program ISEPS ni sendiri merupakan salah satu elemen pengijazahan yang patut mereka laksanakan dan patut mereka penuhi sebelum mereka bergraduat. Dataran nilai menjadi tumpuan. Ini kali pertama konvensyen ini diadakan di luar kampus USIM. Ternyata pencaturan ini menunjukkan hasil positif. Penganjuran ISEP pada kali ini kami telah membuat perubahan yang begitu besar sekali lah pada ISEP kali ini, mana ISEP 7 ini, iaitu kita tengok kalau angka 7 ni pun begitu orang kata famous. Untuk memperoleh lebih lagi dapat bila student bekerjasama dengan komuniti-komuniti luar. Pengunjung-pengunjung pun datang dari pelbagai lapisan masyarakat. Elemen keusahawanan, aktiviti utama yang dititik beratkan. Penganjuran kali ini menarik minat kira-kira 50 peniaga yang menjual pelbagai produk.
Pelaksanaannya adalah 100% dilaksanakan oleh pelajar. Dari penjanaan dananya, mencari petajaan. Kita tengok macam simple tapi memang sangat-sangat susah kan. Macam kita nak menguruskan gerai-gerai ni, nak soft skill kita, nak berinteraksi dengan orang-orang. Nanti kalau ada ketidakpuashatian, macam mana kita nak menguruskan dia. Ismatul Hafizah tidak melepaskan peluang turut serta mengembangkan perniagaan ibunya. Bukan sahaja meniaga, dia juga ahli jawatan kuasa yang bertanggungjawab menjaga kebajikan peniaga lain. Kena pastikanlah kebajikan peniaga-peniaga yang lain untuk diorang puas hatilah dengan apa yang ISEP buat. Gerai pelajar junior Fakulti Ekonomi dan Muamalah ini juga menjadi tumpuan. Masa ni jugalah kita orang tengok kakak-kakak uruskan program. So kita orang kontak dia orang, tanya macam mana kan. Dengan adanya ISEP ni, kami cuba untuk menceburi bidang ni secara kecil-kecilan, mengadakan ni lah gerai. Bagi memastikan segala yang dirancang berjalan lancar, pembahagian tugas amat penting. Walaupun bekerja dalam satu pasukan besar, mereka ni komited melakukan tugasan yang dipertanggungjawabkan. Kita kena jadi seorang yang risk taker, seorang yang berani mengambil risiko. Satu pengalaman baru untuk kami dalam menerapkan nilai-nilai keusahawanan sebagaimana matlamat kami sendiri. Nah, insya-Allah lah untuk nak jadi usahawan yang berjaya. Penganjuran conversion ini juga banyak memberi faedah buat pelajar. Politeknik Shah Alam juga tidak ketinggalan dalam menganjurkan Karnival Kerjaya. Nak tahu lebih lanjut? Mari kita saksikan. Seramai 267 pelajar menyertai taklimat di Karnival Kerjaya Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Program ini amat penting kepada mahasiswa dan mahasiswi adalah untuk memberi pendedahan kepada kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi untuk mengetahui apakah prospek pekerjaan yang kami boleh dapat pada selepas kami tamat tempoh pembelajaran di sini. Taklimat Peluang Kerjaya membolehkan mahasiswa mendapatkan maklumat mengenai dunia pekerjaan. Lack of etiquette, kekurangan etika. Etika adab sopan bila kita berguna. Input macam mana kita nak keluar nak cari pekerjaan tu, soft skill kita apa yang ada, pengetahuan kita. Selain taklimat, pameran kerjaya turut menjadi tumpuan pelajar. Sebanyak 30 booth dari berlainan organisasi menawarkan peluang kerjaya. Saya tengah isi form kerja kosong dekat Alpine Pipe Manufacturing Sdn Bhd. Saya mohon Human Resource Executive. Kalau ada rezeki, mana tahu dapat ni kan. Mohon kat sini dapat, saya terus kerja lah. Sepanjang karnival, pelajar berpeluang menyertai temu duga yang diadakan secara terbuka. Selamat maju jaya diucapkan kepada pelajar Politeknik Shah Alam. Semoga karnival ini memberi peluang, panduan dan hala tuju bagi pelajar untuk mencari kerjaya yang sesuai satu hari nanti. Besarlah harapan saya agar pelajar dapat manfaatkan peluang ini dan dapat memberi pendedahan yang besar kepada mereka, bukan sahaja pada kerjaya dan lebih juga kepada pendidikan mereka di masa hadapan. Habis dah semua coklat dan makanan saya rasa dekat sini Syabana. Dan kita dah sampai ke penghujung rancangan. Semoga paparan minggu ini sedikit sebanyak akan memberi input yang positif untuk anda semua. Sebarang komen ataupun cadangan sila layari ke Facebook kami di www.facebook.com/campusdunia. Saksikan Campus Dunia di minggu hadapan pastinya dengan paparan yang berinformatif untuk anda semua. Assalamualaikum.